وآله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita merofakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan lempah rahmat Allah taala, alhamdulillah malam ni hujan dan saya pun tadi parking kereta agak sikit jauh tadi, berlari masuk ke masjid. Jadi bagi peluang dulu tuan-tuan, saya bernafas dulu. Jadi kita sambung tuan-tuan pembacaan kitab Mafhum At-Tasawuf pada ibarat yang berikutnya, dan kita masih lagi membincangkan soal berkenaan dengan al-ju'. Hendaklah seseorang itu dia berlapar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Baik tuan-tuan, dia kata qala Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kita masih lagi terang berkenaan dengan al-ju', iaitu berkenaan dengan berlapar. Orang-orang yang dia nak mendekatkan diri dia kepada Allah Ta'ala, dia mesti kena melalui jalan-jalan ini. Tuan-tuan, kalau sebelum ni kita sebut orang yang nak dekat dengan Allah, dia nak menyucikan jiwa dia, dia kena dawam az-zikr. Dia kena senantiasa dengan berzikir kepada Allah Ta'ala, kerana dengan berzikir akan menarik rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila dia menyebut nama Allah Ta'ala, maka pada waktu itu dia akan dituruni dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tu kita dah bincang. Yang kedua ni pula adalah al-ju'u. Hendaklah dia banyak-banyak mengosongkan perut dia. Tuan-tuan, ini adalah kerana bila kita banyak makan dan juga banyak minum, disebutkan oleh ulama, bila kita membanyakkan kedua-duanya, makan dan juga minum, ini akan menyebabkan banyak pula kita punya hawa nafsu kita. Tuan-tuan, dia daripada makan yang terlalu banyak ni. Kerana tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma mala'a adamiyyun wi'an syarran min batni, kata Nabi. Tidaklah seseorang manusia itu memenuhi
akan perutnya, dan juga ini adalah perkara yang wi'a syarrah. Ianya adalah perkara yang sangat buruk. Tuan-tuan, bila mana dia memenuhkan perut dia dengan makanan, dia memberatkan perut dia dengan makanan, tuan-tuan, maka hawa nafsu itu dia akan menjadi besar. Maka Nabi SAW kata, tak ada yang lebih buruk yang dilakukan oleh seseorang melainkan apabila dia penuhkan perut dia dengan makanan, kata Nabi SAW. Jadi kata Nabi SAW, bihasbi bani Adam ukulatun, maka hendaklah anak Adam itu tadi dia makan hanyalah dengan beberapa suap sahaja. Itu pun dengan tujuan yuqimna sulbahu. Tujuannya adalah untuk dia menegakkan tulang belakang dia. Tuan-tuan, maknanya dia makan bukan kerana dia nak bermewah-mewah dengan makanan. Dia makan itu bukan kerana dia nak memenuhkan perut dia, tetapi adalah kerana untuk memberikan kekuatan kepada tubuh badan, supaya tubuh badan sihat. Dan dengan sihat ni kita boleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tujuan daripada kita makan. Fa in kana la mahalata, dan seandainya kalaulah dia terpaksa juga untuk makan dengan makanan yang banyak. Tuan-tuan, kalaulah dihidangkan pada kita dengan makanan yang banyak, biasanya dekat rumah kenduri misalnya, tuan-tuan, kita pipi tengok-tengok banyak makanan yang terhidang di hadapan kita. Tuan-tuan, saya cukup risau kalau pergi kenduri ni. Cukup risau. Yalah, bukan nak cerita saya kemas dok, tuan-tuan. Saya makan juga. Saya pun makan di kedai juga, tuan-tuan. Tapi dalam bab makan ni saya jaga sungguh-sungguh, tuan-tuan. Dan cara saya makan hanya yang biasa saya makan. Kalau benda yang saya tak biasa makan, saya tak akan makan. Itu cara saya punya pemakanan. Malam saya dah tak makan lagi dah. Kecuali kalau ada orang ajak ke, ataupun ada kenduri yang kita kena pi, maka kita pi lah. Entah sebab itu kadang-kadang bila kita pergi kenduri, orang suruh tambah, berat kita rasa nak tambah tu, kan? Sebab kita bukannya jenis kaki makan lah. Jadi kena faham juga tu. Tuan-tuan, kalau ikut adab tuan rumah, bila mana tetamu hak yang mai tu, dia kena tahu tetamu tu jenis yang macam mana. Tuan-tuan, ni kalau mengikut adab yang disebut oleh ulama, bila mana ada orang mai ke tempat kita, kita kena tahu orang ni jenis yang macam mana. Tuan-tuan, kalaulah dia ni jenis orang yang suka makan, hidang makanan untuk dia. Kalau dia jenis orang yang kaki ibadah kepada Allah Ta'ala, tuan-tuan, sediakan dekat dalam rumah kita tempat sembahyang. Sediakan dekat dalam rumah kita tempat yang boleh untuk dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kalaulah dia itu seorang ahlul ilmi, tuan-tuan, kita nak kena banyak sembang dengan dia, kena banyak tanya dengan dia berkenaan dengan soal, berkenaan dengan hukum hakam agama. Tuan-tuan, ni garis panduan yang diletakkan oleh ulama. Bila mana ada satu-satu orang tetamu, dia mai ke rumah kita, tuan-tuan, jadi tengok orang yang mai tu jenis hak yang lagu mana. Supaya apa? Tuan-tuan, supaya memberikan keselesaan di antara dua pihak. Yang tuan rumah pun selesa, kemudian hak yang mai ke rumah itu pun selesa. Dia macam tu. Jadi kena faham hal tu semua. Tuan-tuan, dia agama ni dia banyaklah. Dia punya dia punya garis panduan dia yang perlu untuk kita ketahui di situ. Baik. Maka kata Nabi SAW, fa in kana la mahalata, sekiranya
Kalaulah dia terpaksa juga untuk makan dengan makanan yang banyak, maka kata Nabi SAW, fathuluthun li ta'amihi, maka berikanlah perutnya itu kawasan. Berikan perutnya itu kawasan ataupun ruang. Fathuluthun li ta'amihi, 1/3 adalah untuk makanan dia. Wa thuluthun li syarabihi, manakala 1/3 lagi adalah untuk minuman dia. Kena ada tempat minuman dia. Wa thuluthun li nafsihi, dan 1/3 lagi adalah untuk dia bernafas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, maknanya walaupun dia kena makan banyak ni, maka dia kena tengok dia punya kapasiti perut dia. Dia bukannya boleh sumbat terus macam tu. Tuan-tuan, dia kena bagi ruang. 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, 1/3 lagi untuk membolehkan dia bernafas. Dan tu pasal apa dijaga benda ni semua? Agar kita dapat mendidik hawa nafsu kita, supaya nafsu itu dia dapat ditundukkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, ulama-ulama terdahulu, mereka adalah orang-orang yang cukup berwaspada dengan hawa nafsu ni. Sebagai contoh, Al-Imam Sari bin Abdullah As-Saqati rahimahullahu ta'ala. Dan tuan, Imam Sari, dia kata apa? Dia kata, aku ni bercita-cita nak makan lobak. Kata lobak. Nah, lobak kan? Dia kata, aku bercita-cita nak makan lobak yang dicelupkan di dalam madu lebah. Semenjak daripada 30 tahun dulu lagi, aku bercita-cita nak makan lobak yang dicelup dengan madu ini. 30 tahun dah aku bercita-cita. Tuan-tuan, tapi dia penuhi tak kehendak diri dia? Tak, tuan-tuan. 30 tahun dia tak makan lobak yang dicelupkan dengan madu itu. Tuan-tuan, apakah makanan tersebut haram? Makanan tersebut tidak haram. Makan pilah kalau kita nak makan. Cumanya ulama dia tunjuk kepada kita, ini adalah cara bagaimana untuk mentarbiah hawa nafsu, supaya nafsu itu dia tunduk dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, hawa nafsu dia senantiasa mengajak manusia kepada perkara-perkara yang tidak elok. Dan tuan, ni hawa nafsu, dia selalu mendorong manusia agar tidak taat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana tu kata Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala, mengapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa pada bulan Ramadan? Tuan-tuan, ni kita tak lama lagi dah nak Ramadan dah, alhamdulillah. Tuan-tuan, Ramadan dia bukannya upacara tahunan. Tuan-tuan, Ramadan ni bukannya masa untuk kita makan cok kodok tu, cok kodok ni. Bulan Ramadan bukannya bulan untuk kita pesta makanan. Kalau bulan Ramadan ni kita duk anggap dia upacara tahunan, dan tuan, kalau kita anggap Ramadan ni inilah masa saya nak makan itu dan nak makan ini, kita tak akan sampai kepada tujuan yang Allah Ta'ala kehendaki daripada Ramadan. Dan tuan, apa dia tujuan daripada Ramadan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan ke atas kamu berpuasa pada bulan Ramadan, sebagaimana orang yang sebelum kamu juga berpuasa, kata Allah Ta'ala. Dan tak pasal apa Allah Ta'ala suruh kita puasa ni? La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, mudah-mudahan dengan Ramadan ni kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan tahu bulan Ramadan satu lagi dia bukannya nak tengok pokok nyok sujud ke tak sujud malam 27 Ramadan. Dan tuan dia punya letak jaga Ramadan ni. Masuk bulan Ramadan mengumpat macam biasa. Mai bulan Ramadan, nah, dia cara kehidupan dia macam biasa. Cuma yang dia buat, dia tahan makan dengan minum ya pada bulan Ramadan. Bila mai 20 malam yang terakhir, sibuk nak cari malam Lailatul Qadar. Tuan-tuan, nah, bulan Ramadan dia mai kepada kita ni ada tujuan. Allah Subhanahu wa taala kata la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu jadi orang yang bertakwa kepada Allah Taala. Kerana tu kata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala, disyariatkan puasa kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tujuannya adalah untuk meringankan rohnya. Tuan-tuan, roh kita ni apa dia? Roh kita ni, tuan-tuan, ni dalaman kita. Tuan-tuan, ni soal berkenaan dengan hawa nafsu kita. Maka Allah Subhanahu wa taala suruh kita berpuasa pada bulan Ramadan. Tuan-tuan, dia suruh kita kosongkan perut pada siang Ramadan. Dia tak bagi kita sentuh isteri kita, bersama dengan isteri tak boleh. Tuan-tuan, dia kena puasa mulut, dia kena puasa mata. Kemudian dia kena memperbanyakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka perkara-perkara itu akan meringankan rohnya. Tuan-tuan, dengan perkara-perkara tu hawa nafsu dia akan lemah. Hawa nafsu dia akan tunduk akhirnya. Dengan apa? Dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kerana tu pengarang pada kitab ni dia sebut, nah, cara yang kedua yang mesti dilalui oleh orang-orang yang nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, selain daripada dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, al-ju'u, maka hendaklah dia mengosongkan sedikit perutnya. Jangan dia memberatkan perutnya dengan makanan. Tentu pasal apa? Kerana dia akan membesarkan hawa nafsu tersebut. Baik, maka dia kata waqala syairu, maka berkatalah penyair, dia kata yumitu ta'amul qalba in zada kasratan. Dia kata, tengok tuan-tuan, ulama kata, dia sebut dekat dalam syair dia, matilah hati itu dengan makanan in zada kasratan, bila mana kamu terlalu banyak dengan makan, maka nescaya matilah hati kamu, dia kata. Tuan-tuan, hati ni Masya Allah, tuan-tuan, hati kita dah sebut banyak kali. Tuan-tuan, kita nak sebut macam mana lagi? Tuan-tuan, hati ni lah yang menjadikan manusia ni sama ada dia baik ataupun tidak baik. Hati dia. Kerana tu Nabi SAW dia begitu pesan kepada umat ni supaya apa? Jaga hati elok-elok. Kalau melakukan dosa kepada Allah Ta'ala, bertaubat dengan segera yang mungkin. Dan tuan, pasal apa? Kerana tak mau hati tersebut dikotori. Bila hati tersebut kotor dengan dosa, bila mana hati tersebut dia tidak bangkit, dia tidak segak. Dan tuan, bila mana hati itu dia berpenyakit, dan tuan, dia tidak akan dapat rasa kenikmatan pada berbuat kebaikan. Dan tuan, dia tak ada kenikmatan pada kebaikan ini. Tuan-tuan, Masya Allah, ada satu orang ulama di Jordan. Tuan-tuan, ada satu orang ulama di Jordan. Bila orang telefon kat dia, orang telefon, bini dia angkat. Bini dia angkat, apa ni bini dia, bini apa, orang tanya dengan bini dia,
Ni apa nama ni, boleh cakap tak dengan apa ni, dengan Tuan Syekh, dia kata. Boleh cakap. Tuan-tuan, bini dia kata apa, minta maaf, Tuan Syekh dekat dalam maktabah lagi. Dia dekat dalam library lagi. Dia dekat dalam dia punya perpustakaan lagi. Telefon ba'da sa'ah, kamu telefon selepas sejam nanti telefon pula. Tuan-tuan, orang telefon lagi. Orang telefon, bini dia angkat, minta maaf, Syekh tak keluar lagi daripada library dia, daripada perpustakaan dia, tak keluar lagi. Telefon lepas sejam, telefon lagi, duduk dekat dalam library lagi. Allahu Akbar. Tuan-tuan, macam mana keseronokan dia dengan apa ni, dengan buku-buku ni. Tuan-tuan, sebab itu ada satu orang ulama, nama dia A'id Al-Qarni, hafizahullah ta'ala. Dia tulis buku dia. Dia tulis dalam satu buku dia berkenaan dengan gila membaca. Dan tuan, dia ceritakan dekat dalam buku ni bagaimana ulama-ulama terdahulu mereka begitu sayang dengan buku-buku mereka. Dan tuan, kita jangan kata ni, kita baca sikit dia nak lena. Baca sikit dia nak lena dah. Tapi kalau tengok berita sensasi, kan? Kan? Beras tak ada. Cerita apa lagi? Macam-macam lah. Cerita-cerita yang sensasi sikit. Oi, mata cerah. Mata cerah. Lepas tu dia ulas. Dia ulas. Seolah-olah macam dia lah orang yang sangat mengetahui akan sesuatu perkara ni. Dia ulas. Tuan-tuan, tapi dengan perkara-perkara yang macam ni, dia baca sikit lah. Cemui. Zikir sikit lah. Oh, cemui. Tuan-tuan, baca Quran sikit, cemui. Tuan-tuan, kita kena risau. Yang ni merupakan salah satu daripada petanda yang kita tak berapa nak berdamai dengan kebaikan-kebaikan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingat balik, tuan-tuan, doa Nabi SAW minta perlindungan supaya tidak ada sesak dada. Kemudian doa Nabi supaya tidak ada lemah tubuh badan dan juga malas. Tuan-tuan, apa dia maksud daripada lemah tubuh badan dan juga malas ini? Tuan-tuan, disebutkan oleh ulama yang menghuraikan doa Nabi ini, dia lemah, dia letih ketika mana dia melakukan kebaikan-kebaikan. Tuan-tuan, bila imam tarawih misalnya, baca panjang sikit. Oh, dia kata apa baca panjang-panjang? Kita bukannya dia kata, kita kalau panjang dia baca. Ui, panjang. Tuan-tuan, tapi dia terlupa. Dia berdiri dekat luar pagar rumah dia, cerita pasal orang. Dia duduk mengumpat orang setengah jam, kadang-kadang sampai 1 jam berdiri, bukan duduk. Tuan-tuan, dia boleh, dia larat. Tuan-tuan, maka ni simptom-simptom doa yang didoakan oleh Nabi SAW. Maka kerana tu bahaya apabila hati tersebut ianya mati, apabila hati tersebut diselaputi dengan noda dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata penyair ni lagi, kazar'in idza bil ma'i qad zada saqyuhu, seperti mana tanaman, kata dia, idza bil ma'i qad zada saqyuh, bila mana tanaman kamu letak pada dia air yang berlebihan. Tuan-tuan, pokok bunga ataupun kita punya sayang-sayang kita, kalau terlebih dia punya baja, kalau terlebih dia punya racun, kalau terlebih dia punya ayak dia, tuan-tuan, apa akan berlaku? Padahal benda-benda ni diperlukan oleh tanaman kita. Tuan-tuan, air diperlukan oleh tanaman kita. Tetapi bila mana tanaman ni dia terlebih ayak, tuan-tuan, dia akan jadi lagu mana? Akhirnya merosakkan tanaman tersebut. Sekalipun air itu diperlukan oleh tanaman, tuan-tuan, maka samalah dengan makan ni tadi.
Bila mana seseorang dia membanyakkan makannya, mudarat. Dan dia mudarat pada mana? Dia mudarat terutamanya pada hati seseorang. Dia akan membesarkan dia punya hawa nafsu. Dan tuan, bila hawa nafsu ni dia besar, dia mula menguasai seseorang. Dan tuan, dia jadi payah, ketat untuk dia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia akan jadi suka, payah untuk dia taat dengan Allah Ta'ala. Akhirnya dia langsung tidak melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian kata penyair ni lagi, wa inna labiban yartadi naqsa aqlihi. Jangan jadi macam ni. Jangan jadi macam ni. Wa inna labiban yartadi naqsa aqlihi. Sesungguhnya orang-orang yang bodoh itu, mereka redha dengan kurangnya akal mereka. Dan maknanya orang-orang yang jauh daripada Allah Ta'ala, dia sanggup melakukan apa sahaja. Orang yang tak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia sanggup melakukan apa pun juga, sekalipun berkurang dia punya akal dia redha. Dan sebab itu Nabi SAW dalam satu hadis kan, Nabi sebut, kalau dah kamu ni orang bagi peringatan tak mau dengar. Kalau dah kamu ni dosa pun bila diancam dengan azab Allah, kamu tak peduli. Bila mana kamu tidak hiraukan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, bila mana kamu dah tak peduli lagi dah pada anugerah-anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi kata apa? Dan Nabi dalam hadis ni seolah-olah Nabi berlepas tangan daripada orang yang macam ni. Dan seolah-olah macam Nabi tak suka dengan orang ni. Dan sebab itu Masya Allah, bahasa Arab ni kalau kita nak faham dia adalah dengan alat balaghah. Tentang tengok Nabi kata apa? Kata Nabi SAW, kalau kamu dah tak malu lagi dah, illam tastahi. Kalau kamu dah tak malu lagi dah, kata Nabi SAW, isna'u ma syi'ta, kata Nabi. Kamu buatlah apa-apa yang kamu suka, kamu nak apa kamu buatlah. Tentang setelah daripada mana peringatan diberi, setelah daripada mana Allah Ta'ala memperingatkan, dia tak peduli semua anugerah-anugerah Allah Ta'ala. Tuan-tuan, sebab itu sebagai contoh, sebagai contoh, waktu malam, dan kita dah terang, nanti lepas ni kita masuk pula, orang yang nak dekatkan diri pada Allah Ta'ala, dia kena as-sahru, dia kena bangun pada waktu malam. Dan sebagai contoh waktu malam ni Allah Ta'ala dah habaq dah. Waktu malam ni dia berikan anugerah kepada hamba-hamba dia. Dan Allah Ta'ala berikan kemurahan dia kepada hamba-hamba dia. Tuan-tuan, kalau tak percaya, buatlah. Buat. Dan benda ni dia hanya boleh cerita. Tapi tuan-tuan kena buat benda ni, bangun pada waktu malam. Betapa mustajabnya berdoa pada waktu malam. Dan kalau orang ada masalah, dia akan keluar daripada masalah dia bila mana dia bangun pada waktu malam. Dan ni orang-orang yang Nabi SAW tak suka dengan orang macam ni. Dan bila mana Allah Ta'ala beri anugerah, contoh waktu malam misalnya, anugerah Allah Ta'ala yang begitu banyak, tapi dia tak bangun pada waktu tu. Dia sunat je, dia sunat. Tapi kita ni tak berapa nak bangun sangat pada waktu malam. Kita tak pernah ada cita-cita nak bangun pada waktu malam. Dan tuan, dia sunat. Tetapi dari segi adab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini merupakan hadiah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebab itu disebut dalam kitab Al-Iqna' fi halli al-fadh Abi Syuja', bab berkenaan dengan salat jamak qasar.
Tuan-tuan, bila seseorang dia bermusafir, dia boleh tak jamak qasar? Boleh. Keharusan bagi dia untuk jamak qasar. Tuan-tuan, tetapi kalau dia tak mau jamak qasar, dia nak buat sembahyang sempurna, boleh tak? Boleh. Boleh. Kalau dia musafir, dia tak mau jamak dan juga qasar, boleh, tak ada masalah. Tuan-tuan, tetapi disebutkan dalam kitab Al-Iqna'. Tuan-tuan, Iqna' ni kitab fiqh mazhab Syafi'i. Tuan-tuan, ulama kata apa? Boleh ya, kalau kamu nak buat sempurna tanpa jamak dan qasar, boleh. Tapi kamu kena ingat, jamak qasar ni hadiah daripada Allah Ta'ala. Bagaimana keadaan orang yang telah diberikan hadiah, tiba-tiba dia tak mau dengan hadiah itu, tiba-tiba dia berpaling daripada orang yang memberikan hadiah itu. Tuan-tuan, kalau kita pun kita bagi ke orang ni, kita dah bersusah payah ni kan, nak sambut birthday dia contoh kan, ni ustaz saya ada apa ni, beli hadiah sikit, ada lah sikit-sikit kan, harap ustaz boleh lah sama-sama dengan kami nak sambut ustaz ni. Oh, saya tak boleh kan, saya tak boleh, saya jenis orang tak makan banyak contoh macam tu kan, terus apa ni, berpaling macam tu. Tuan-tuan, kecil dah hati orang yang memberikan hadiah ni. Dan apa pula tanggapan orang yang beri hadiah ni? Dia kata sombongnya orang ni, punyalah, tak hargai apa yang orang duk buat. Tuan-tuan, macam itulah juga dengan orang yang diberikan keharusan bagi dia jamak qasar. Boleh kalau dia nak tinggalkan jamak qasar, boleh. Tetapi ulama kata dari segi adabnya, ini kan anugerah dari Allah, ini kan keharusan, keringanan daripada Allah Ta'ala. Pasal apa kamu tidak mengambil keringanan yang dihadiahkan oleh Allah Ta'ala? Dan tuan, samalah dengan bangun pada waktu malam. Allah tidak kira sama ada orang ni orang berdosa ataupun orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Kalau dia minta ampun, Allah ampun dia. Kalau seandainya dia taubat, Allah terima taubat dia. Kalau dia ada hajat, Allah terima hajat dia. Tuan-tuan, jadi bila mana satu orang ni dia dah mati dah, hati dah, dia jadi lagu ni, wa inna labiban yartadi naqsa aklihi. Manakala orang-orang yang bodoh itu, dia redha dengan kekurangan akal dia, bi akli luqaimatin, dengan dia memakan luqaimat, dengan banyaknya dia makan ini. Bila mana dia makan banyak, laqad dhalla sa'yuhu, pada waktu itu tersesatlah perjalanan dia. Tuan-tuan, apa dia maksud tersesat perjalanan ini? Tuan-tuan, maknanya orang ini akan sukar untuk dia mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, jadi orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ni, dia kena jaga bab makan, jangan keterlaluan dan jangan pula terlampau kurang sangat. Tuan-tuan, makan ni bila dah sampai peringkat kenyang, berhenti. Berhenti. Jangan bila dah kenyang, dah belahak dah, maka kita pi balah lagi. Kita pi balah lagi. Tuan-tuan, disebutkan oleh ulama, syaitan itu dia akan duduk di di lebihan-lebihan yang tidak diperlukan oleh manusia. Tuan-tuan, kalau baju contohnya, baju ni cukup dah 3-4 lain untuk dia, tiba-tiba dia pi saja, dia minat, dia pi tambah lagi. Tuan-tuan, syaitan dia akan duduk dekat situ. Pasal apa? Kerana pembaziran adalah benda yang tak disukai oleh Allah Ta'ala. Sehingga kata Allah Ta'ala, innal mubazzirina, sesungguhnya orang-orang yang membazir itu, kanu ikhwana syaitan, adalah mereka itu rakan-rakannya syaitan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian yang ketiga, as-sahru. Bila mana seseorang dia nak dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tak boleh tinggalkan apa dia? As-sahru, iaitulah untuk dia bangun pada akhir-akhir malam.
Tuan-tuan, yang ni rasa tak dan untuk kita huraikan, kita baca je dulu, nanti kita akan huraikan pada pertemuan yang akan datang. Maka dia kata, wa yaqsudu bis-sahri qiyamul laili bil ibadati. Dia kata, tuan-tuan, maksud dia berjaga pada waktu malam ni, maksudnya yang dikehendaki berjaga pada waktu malam bukan tengok final bola sepak, bukan dia. Kan? Bukannya dia tengok Piala Malaysia 2023, JDT masuk final, contoh. Kan? Bukan yang tu. Tuan-tuan, tapi dia berjaga pada waktu malam ni pasal apa? Wa yaqsudu bis-sahri qiyamul laili. Tetapi dia berniat, dia berjaga pada waktu malam itu kerana apa? Dia qiyamul lail, menghidupkan malam dia. Tuan-tuan, dia menghidupkan malam dengan apa? Bil ibadati, dengan beribadah kepada Allah Ta'ala. Ini yang dia buat. Dia bangun pada waktu malam, dia berjaga pada waktu malam, bukan sembang dengan kawan dia. Nanti dia kata, oi, sembang kita ni diberkati oleh Allah Ta'ala. Kita sembang sampai pukul 3 pagi, pukul 4 pagi. Sembang kita ni diberkati oleh Allah Ta'ala. Cerita benda merapu ya. Cerita benda tentang keduniaan, tentang apa tak tahu. Tuan-tuan, dia kata apa? Oh, ni diberkati. Pasal apa? Ni waktu rahmat turun ni. Tuan-tuan, waktu tu bukan waktu sembang. Kalau dia duduk belajar macam ni, yang tu okey. Kan? Ni sebelum subuh ada pengajian, yang tu tak apa. Ini semua benda-benda mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Ni dia buat benda lain, sembang, minum kopi, duk termenung, duk tengok shilin apa semua sekali. Bukan tu. Dan tapi dia berniat apa dia? Dia menghidupkan malam dia bil ibadati, iaitulah dengan beribadah. Min salati, dia buat sembahyang, wa zikru lillah, dan juga dia berzikir kepada Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala madihan ibadahu alladhina yasharuna fi ta'atihi. Tuan-tuan, tengok. Dia kata apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala madihan, dia puji. Allah memuji kepada siapa? Ibadahul ladina, kepada hamba-hamba dia, yasharuna fi ta'atihi, yang melakukan taat kepada dia pada waktu ni, iaitulah pada waktu akhir malam, dia akan dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, Allah Ta'ala puji lagu mana? Allah Ta'ala sebut. Tuan-tuan, bila satu perkara ditempelkan, dilekatkan dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan orang tersebut mulia pada sisi dia. Tuan-tuan, sebagai contoh, pasal apa Kaabah dia mulia? Kaabah, Kaabah ni bukan ada apa, dia cuma binaan batu macam tu saja. Batu. Ada tuan-tuan duk selak kelambu dah ada emas ke apa? Tak ada. Dia batu. Tuan-tuan, tapi pasal apa dia mulia? Kerana dia disebut sebagai Baitullah. Dia disebut sebagai rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengiktiraf benda tu. Masjid, pasal apa dia mulia? Tuan-tuan, masjid tempat orang bersujud kepada Allah. Kerana itu masjid, dia tak boleh buat tak ketahuan. Masjid dia ada, dia punya adab dia. Pasal apa? Kerana dia disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, pasal apa manusia ini dia mulia? Kerana Allah Ta'ala sebut ibadi, hamba-hamba aku. Tuan-tuan, bila disandarkan kepada Allah Ta'ala, maka dia jadi mulia. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala dia puji. Tuan-tuan, siapa yang nak dapat pujian Allah Ta'ala, buat benda ni. Dapat pujian Allah Ta'ala, dapat. Jangan kita duk kira, Allah saya dosa banyak, saya ni kemarin buat benda tak elok. Tuan-tuan, cuba malam ni buat. Bila buat, dapat apa yang Allah Ta'ala janjikan. Allah Ta'ala kata, tatajafa junubuhum anil madaji'. Allah Ta'ala kata, tengok,
hamba-hamba aku ni dia jauhkan belakang badan dia daripada tempat tidur dia. Yad'una rabbahum, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala khaufan wa tam'ah, dalam keadaan dia takut, dalam keadaan bersungguh-sungguh dia berdoa kepada Allah taala. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan apa yang kami berikan kepada mereka maka mereka belanjakan pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ulama kata apa? Yang ni madihan. Yang ni adalah puji-pujian Allah Taala kepada hamba-hamba dia. Tuan-tuan, bila mana satu orang dia dapat puji-pujian Allah. Tuan-tuan, Imam Ghazali rahimahullahu taala, tuan-tuan, ni saya nak bagi sikit orang kata apa ni, amalan lah. Tuan-tuan, Imam Ghazali rahimahullahu taala kata, untuk mendapatkan kasih sayang Allah Taala, pastikan kamu berada pada tempat-tempat yang disukai oleh Allah Taala. Masjid dia ada, kuliah dia ada, waktu malam dia bangun, duha dia ada, sembahyang berjemaah dia ada, keluarkan apa ni duit sedekah dan sebagainya dia beri, dia bantu orang. Tuan-tuan, Imam Ghazali kata, kalaulah pada setiap kebaikan itu Allah tengok dia ada, tuan-tuan, maka dia termasuk di dalam kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, dia termasuk daripada kalangan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, bila Allah Taala kasih, Allah Taala kata apa? Apa yang Allah Ta'ala buat pada orang yang Allah kasih? Dalam hadis kudusi Allah Ta'ala sebut, bila dia bercakap, dia tak akan bercakap benda yang haram kerana aku jaga dia. Tangan dia tak akan bergerak, melainkan dia bergerak untuk taat kepada aku, kata Allah, kerana tangan ni dijaga oleh Allah Ta'ala. Kaki dia tidak akan bergerak ke tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah. Kerana apa? Kerana dia telah dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, masya-Allah, nah, sebab itu kalau kita tengok, tuan-tuan, kadang-kadang kita muhasabah balik diri kita. Kita nak buat jahat ni punya payah. Kan? Kita nak buat jahat ni punya payah. Kadang-kadang nak pi tempat tak elok kita rosak. Contoh, bila kita nak buat pedajai dekat orang, tiba-tiba hari tu kena hantar anak, payah. Masya-Allah. Tuan-tuan, syukurlah dengan Allah Subhanahu wa taala, kerana memang orang-orang yang dikasih oleh Allah Taala pada waktu tu dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sehinggalah tuan-tuan, keinginan dia kepada dosa itu kurang, bukan tak ada, tuan-tuan, dia lemah untuk melakukan dosa ni, dia lemah, tetapi dia mempunyai semangat riang yang begitu tinggi untuk melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti insya-Allah tuan-tuan kita akan terang pula yang ketiga ni, as-sahru, iaitu berjaga pada waktu malam. Cukup dulu setakat tu. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammudana wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam.